Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita menghisap diri kita. Marilah sama-sama kita merenung diri kita. Seperti mana yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, Ayuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Wahai manusia, hisaplah diri kamu sebelum diri kamu dihisap di hadapan Allah SWT. Dan timbangilah amalanmu sebelum amalanmu itu ditimbang di hadapan Allah SWT. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah sama-sama kita menghisap diri kita. Kita menimbang diri kita. Kita menghisap diri kita sebelum segala amalan kita dikira oleh Allah SWT. Sebelum segala amalan kita dihisap oleh Allah SWT. Marilah sama-sama kita menimbang amalan kita. Kita menimbang diri kita sebelum amalan kita ditimbang oleh Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu bani Adam khatta'un wa khair khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Setiap anak Adam melakukan dosa. Wa khair khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa pada Allah SWT ialah orang yang bertaubat pada Allah SWT. Semua kita ada melakukan kesalahan. Semua kita ada melakukan kesilapan. Yang penting kita bertaubat pada Allah SWT. Yang penting kita memohon keampunan kepada Allah SWT. Mungkin ada kesilapan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kesalahan yang pernah kita lakukan sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Marilah kita bertaubat kepada Allah SWT. Tak kira sama ada besar maupun kecil dosa yang telah kita lakukan. Yang penting kita bertaubat kepada Allah SWT. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaira khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Ingatlah, Allah sentiasa membuka ruang untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha yabsutu yadahu. Sungguhnya Allah SWT membukakan tangannya, liyatuba musii'un nahar, untuk memberikan keampunan orang yang melakukan kesalahan di waktu siang. Allah bukakan seluas-luasnya pintu keampunan di waktu malam mereka yang melakukan kesalahan di waktu siang, agar memohon keampunan kepada Allah SWT. Demikian juga Allah membuka ruang seluas-luasnya limusii'ul lail, untuk mereka yang melakukan kesalahan di waktu malam. Allah buka seluas-luas pintu keampunan di waktu siang bagi mereka yang melakukan kesalahan di waktu malam. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, hinggalah matahari terbit daripada sebelah barat. Ini bermaksud pintu taubat Allah buka seluas-luasnya kepada hamba-Nya sehinggalah terbit matahari di sebelah barat. Jadi ruang untuk kita bertaubat, ruang untuk kita memohon keampunan kepada Allah SWT sentiasa terbuka luas, agar kita memohon keampunan kepada Allah SWT. Sungguhnya Allah amat suka kepada hamba-Nya yang memohon keampunan, yang bertaubat pada Allah SWT. Marilah tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita ruangkan waktu kita untuk kita menghisap diri kita, merenung diri kita, dan kita memohon kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala kesilapan kami. Kita mohon taubat, mohon
kepada Allah SWT agar Allah memberikan keampunan kepada kita. At-taibu minal dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat daripada segala dosa yang mereka lakukan seolah-olah tidak ada dosa yang mereka lakukan setelah diampunkan oleh Allah SWT. Ini kunci yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kesilapan yang pernah kita lakukan sepanjang sejarah kehidupan kita ini, janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Janganlah kita hilang rasa rendah diri, rasa lemah diri. Terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan. Lantaran itu, kita merasakan bahawa terlalu banyak dosa yang kita lakukan ini tidak ada ruang untuk Allah mengampunkan dosa kita. Namun, Allah SWT sentiasa membuka ruang untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Bahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat setelah dia melakukan dosa dengan taubat yang bersungguh-sungguh, seolah-olah tidak ada dosa yang mereka lakukan. Ingatlah tuan-tuan dan sekalian, hadis yang cukup terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Begitu besar dosa yang beliau lakukan. Bayangkan tuan-tuan, seorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu beliau bertanya kepada si Abid. Bila sebutkan Abid ini ialah orang yang rajin beribadat tetapi tidak punya ilmu yang tinggi. Ya? Dia tanya pada si Abid, orang yang banyak ibadat, nampak orang baik. Tuhan, saya ini banyak melakukan kesalahan. Saya telah membunuh 99 orang. Saya telah membunuh 99 orang. Adakah ada ruang bagiku untuk bertaubat? Lalu orang menyatakan, terlalu banyak dosa yang telah kamu lakukan. Bagaimanakah dosa kamu boleh diampunkan oleh Allah SWT setelah membunuh 99 orang ini? Apakah ada ruang lagi untuk Allah SWT mengampunkan dosa kamu? Tanpa banyak dosa, tidak ada ruang untuk Allah ampunkan dosa kamu. Lalu dengan perasaan marah, pemuda ini membunuh si Abid tersebut cukup 100 orang. Sudah alang-alang tidak ada ruang untuk diampunkan dosanya, dibunuh orang ini. Namun demikian, apabila ditanya kepada si alim, alim ini maksudnya orang yang mengetahui. Sebab itulah Allah SWT menjelaskan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu sekiranya kamu tidak mengetahui. Tanya orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Dia tanya pada orang yang mengetahui, orang alim. Tuhan, saya dah bunuh 100 orang. Saya telah membunuh 100 orang. Ada ruang tak bagiku untuk bertaubat? Ada ruang tak bagiku untuk bertaubat? Lalu si alim menjelaskan pada beliau. Dalam hadis ini yang panjang, saya ringkaskan ceritanya. Si alim ini menjelaskan, sungguhnya tidak ada halangan di antara kamu dengan Allah SWT untuk bertaubat, memohon keampunan Allah SWT. Lalu si alim ini memberikan panduan pada si yang bertanya, pergilah kamu di satu kampung ini di mana penduduknya sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini juga petua yang boleh kita ambil pengajaran, tuan-tuan. Sekiranya kita ingin bertaubat, cari suasana, cari ruang yang menggalakkan diri kita untuk bertaubat kepada Allah SWT. Cari rakan-rakan, cari teman, supaya teman-teman kita menggalakkan kita bertaubat kepada Allah. Dan diingatkan, jangan kamu pergi di kawasan ini, sebab kawasan ini orang yang kufur pada Allah SWT, orang yang melakukan kemaksiatan pada Allah SWT. Lingkungan kita ini akan banyak membantu kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Ataupun sekiranya kita salah memilih lingkungan, maka lingkungan ini mungkin akan menjauhkan diri kita pada Allah SWT. Pengajaran pada hadis ini, di mana
pemuda ini meninggal dunia sebelum sempat dia beramal ibadat. Sebelum sempat dia beramal ibadat. Tapi intention dia, keinginan dia untuk bertaubat itu telah pun diterima oleh Allah SWT. Ini yang penting tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita perbanyakkan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Banyakkanlah setiap hari kita beristighfar, memohon keampunan pada Allah SWT. Setiap hari banyakkanlah kita bertaubat kepada Allah SWT agar Allah ampunkan dosa kita. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat, orang yang mohon keampunan pada Allah SWT segala dosanya sekiranya diterima oleh Allah SWT seolah-olah tidak ada dosa. Moga-moga segala dosa kita diampunkan oleh Allah SWT dan kita dijemput oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dijemput oleh Allah SWT dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita juga redha pada Allah SWT seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha kepada Allah SWT dan Allah redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Moga-moga Allah akan menyuruh pada kita pada hari kiamat nanti, masuklah kamu bersama dengan kelompokku yang aku redha untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita akan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja renungan untuk kita bersama pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.